Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita, tentunya berkaitan dengan hadis kitab kita Umdatul Ahkam. Tapi pagi ini saya bawa bagi terus masalah fiqh yang sambungan daripada yang lepas. Dengan Allah, mudah-mudahan kita dapat ambil maklumlah benda itu, insya-Allah. Pertama sekali hukum, sambungan ni, hukum yang berkaitan dengan makmum dan imam ni. Masih lagi kita dalam topik bab salat memuji Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berkaitan dengan makmum dan imam. Pertama sekali memulai dengan yang sunat dan mendirikan salat berjamaah. Ini berlaku dalam memuji Allah. Bila saya dah sebutkan sebelum ni, antara adab kita, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat makmum dan imam, bila azan dah bila qamat dah dikumandangkan, maka tidak ada salat sunat. Kadang-kadang kita imam dah masuk baca surah dah, tapi ada lagi yang salat, ini teguran untuk kita semualah. Kadang-kadang saya tengok masuk je masuk surau, masih lagi ada yang salat, walaupun imam dah start salat dah. Kalau baru qamat dia nak habiskan salat tu okey, tetapi bila imam dah start baca Fatihah masih lagi salat, tu tak sepatutnya berlaku begitu. Maksudnya dia stop bila qamat saja, stop, kecuali memang dia dah ada pada akhir, pada rakaat akhir, dan dia boleh selesaikan sebelum imam takbir, kan. Itu yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah fala salah. Apabila diiqamahkan salat, maka tidak ada salat selain salat fardu. Hadis ini umum, ulama Allah kita kata, dan semua salat fardu apabila qamat saja tak ada dah salat sunat. Jadi kena stop. Dia kena stop salat sunat tadi. Dan walaupun pada dasarnya ulama Allah kita kata, mana boleh batal-batal begitu, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, la tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Betul, ya, kan. Tapi kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan, khususnya dalam bab sunat tadi, apabila berdepan dengan hal yang wajib. Kadang-kadang dalam contoh kita kata kita semayang sunat, sampai satu peringkat ulama duk bahas, kita semayang sunat, mak kita panggil, mana nak dahulukan, mak ke solat sunat, kalaulah tidak. Jadi di situ perbahasan yang dilakukan oleh oleh para ulama, maka dia lihat mana yang wajib. Sahut mak panggil ataupun solat sunat, insya-Allah. Jadi kita kata di situ kalau dibahaskan, maknanya menyahut seruan ataupun menyahut panggilan ibu itu adalah wajib, kan. Solat sunat itu hukumnya sunat, Tapi adalah perbahasan di sisi ulama dalam bab tu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk solat fardu dengan solat sunat, bagi saya jelas dalam hadis Nabi SAW, idza uqimatis salah fala salah. Apabila dah diiqamahkan salat untuk solat fardu itu, maka tidak adalah lagi solat sunat. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala seterusnya mengerjakan fardu secara seorang diri, kemudian dirikan salat itu berjemaah. Ini kita pun dah kupaskan yang lepas. Maknanya saya dah sebut nama Allah
kita dah semayang fardu dekat masjid, balik rumah, isteri anak-anak belum solat, boleh saja kita menjadi imam kembali untuk solat. Sekali lagi bukannya solat fardu tetapi solat sunat bagi kita lah. Kalau semayang tu katalah sebalik kita balik semayang zuhur daripada masjid sampai rumah, anak isteri belum semayang lagi, so harus untuk kita semayang juga sunat. Semayang sunat, kita semayang sunat 4 rakaat, tapi menjadi imam kepada orang yang solat fardu, harus, boleh berlaku itu, tak ada masalah. Boleh, hukumnya harus katakan. Ibn Abbas dalam kalau tak silap saya, Ibn Abbas bila dia selesai semayang bersama dengan Nabi SAW, dia balik ke kabilah dia atau kampung dia, makcik-makcik dia belum melaksanakan salat, lalu dia mengimamkan makcik-makciknya tadi. So tidak ada isu di situ, harus menamati Allah. Ataupun menamati Allah orang yang kita kata dia semayang fardu seorang diri, dia semayang fardu seorang diri, maka boleh bertukar menjadi salat berjamaah jika ada orang yang follow di belakang. Follow belakang ni tuan-tuan, macam kita dah terbiasa dengan tepuk. Ada yang kata tepuk sebelum, ada yang kata tepuk selepas ni. Wallahu a'lam. Sebenarnya kaedah tepuk tu tidak ada pun dalam dah tak disebut pun dalam fiqh pada peringkat awal. Dalam hadis-hadis pun Nabi SAW tidak ada kata kena tepuk ke sebagainya. Nabi hanya sebut kepada sahabat tadi, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang nak bersedekah ke atas lelaki yang lewat semayang ni tadi, maka sahabat terus pergi duduk belakang. Saya pergi jumpa dengan sahabat-sahabat ataupun pergi ke tempat-tempat yang bermazhab dengan mazhab lain, yang ada mazhab Hanbali, Hanafi dan sebagainya. Mereka semayang, kalau mereka ikut di belakang, terus dia duduk sebelah kanan. Kalau dia semayang tadi sebelah kanan, takbir Allahu Akbar, orang itu pun faham dah, kan dia dijadikan imam. Dan jadi kalau kita kata kita daripada semayang seorang diri bertukar menjadi berjemaah tadi, ya kita harus juga, tidak ada masalah. Sunat, walaupun kita yang tadi kalau kata sunat mengimamkan yang fardu, yang fardu mengimamkan yang sunat, ataupun fardu seorang diri mengimamkan solat fardu, maknanya menjadi salat berjamaah, maka kesemuanya adalah harus, boleh berlaku. Anda yang risau mengatakan. Jadi itu kita kata apa yang disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan fardu secara seorang diri, kemudian didirikan salat berjamaah. Baik. Kemudian nama Allah memutuskan ikutan dan mufarakah imam. Ini bagaimana Ustaz kita katakan mengikut imam dan mufarakah imam. Makmum dibenarkan, asalnya kita kata makmum ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikut, follow. Kena ikutlah daripada awal sampai akhir. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, makmum tadi boleh mufarakah. Bila ada sesuatu yang contohlah, kita tahu hukum, salat, dan kita dapati bacaan imam tadi tidak betul, harus kita mufarakah. Tetapi tidak perlu untuk kita bagi tahu pada orang lain. Tidak perlu bagi tahu pada orang lain, katakan. Kalau kita kata takut ianya boleh menimbulkan fitnah. Kerana kita dengar lain tak sama. Dengar orang lain dengar orang lain kata okey, betul, tak apa. Tapi kita dengar tak betul. So kita atas i'tikad yang kita ada. So, kalau kita kata tak betul bacaannya tentang mati Allah, boleh mufarakah. Tetapi tak perlulah dia mengasingkan terus salatnya dengan sendirian. Dia boleh follow dengan imam tadi, bukan follow menjadi makmum, tidak, tetapi ikut perbuatan saja, dengan syarat perbuatannya tadi tidaklah mengambil masa yang lama sekejap. Contohnya misal kata dia tidak menunggu bacaan imam,
Dia tidak menunggu bacaan imam dengan lama. Dia senyap je. Sebab dalam semayang kita tak boleh senyap je. Tidak. Kita kalau dia dah mufaraqah, maknanya bacaan dia semua sendiri. Tapi untuk dia diamnya tanpa bacaan, itu akan menyebabkan isu lain. Sebab itu ulama sebut, dia kata kalau dah mufaraqah tu, dia tidak boleh dah follow imam tu jika tempohnya tu senyapnya tadi lama, katakan. Kalau tempohnya sipi-sipi, macam katalah lepas bacaan Fatihah imam tu dia terus niat ubah niat mufaraqah. Boleh tak dia follow imam tadi seterusnya dalam keadaan maknanya follow pergerakan, kerana tak nak timbulkan fitnah. Nanti kan tiba-tiba ustaz, orang tahu dia tu ustaz, ataupun orang tahu dia ni belajar dan sebagainya, nanti kan timbul fitnah pula. Pasal ustaz ni tiba-tiba dah dalam saf, kemudian dia selesaikan sembahyang sendiri. Mesti ada something. Jadi orang akan bercakap tentang imam, orang akan menjadi masalah lah, kan, dalam masyarakat tadi. Jadi so dia stay, tapi dengan syarat tadi dia tak boleh renggang ataupun tak boleh senyap terlalu lama. Lama tu macam mana Ustaz? Berapa kadar dia? Dia ikut hukum adat lah. Hukum adat. Kalau hukum adatnya tadi biasanya kalau hukum adatnya tadi panjang, dah dianggap lama, maka tak boleh lah. Bahkan ada yang kata batal solat dia. Batal solat dia kerana senyapnya terlalu lama tadi. So nak hilangkan isu tu, dia pun boleh baca surah sendiri. Janganlah dia senyap je, katakan. Jangan dia senyap. Nanti sampailah imam tu rukuk, dia pun rukuk. I'tidal. Nampak macam dia follow, tetapi dia dah mufaraqah. Sebab nak mengelakkan fitnah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bagi makmum yang mufaraqah imamnya dengan makruh jika yang demikian dilakukan tanpa uzur. Maknanya saya saja nak mufaraqah daripada imam tak boleh. Ada makruh hukumnya. Kerana mufaraqah bagi jemaah yang dituntut ialah fadilat, maka sebaiknya ia ditinggalkan. Jika mufaraqah dengan kerana uzur, maka tidaklah makruh. Jadi tuan-tuan macam Allah, uzur ni tadi macam-macam lah, uzur yang dibenarkan lah. Kadang-kadang ada pilihan, kita nak mufaraqah ataupun kita nak stay bersama dengan imam. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengeluarkan fatwanya bila ditanya bagaimana jika imam kita semayang dah cukup bilangan tapi imam masih lagi naik untuk rakaat yang kelima, katakan. Maka makmum tadi diberi pilihan sama ada nak mufaraqah ataupun nak tunggu imam tu, tunggu imam sampailah imam tu turun. Ini berlaku jika dah diingatkan pada imam tentang kelebihan salat tadi, lebihan rakaat, tapi imam itu masih lagi meneruskan. Kita dah kupaskan sebelum ini tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan, jika imam ni lupa, inilah yang saya nak tumpukan, bila imam lupa. Apabila imam lupa dalam salat, maka terdapat perincian. Apabila imam dalam bacaan lalu terpegun dan terhenti daripada bacaan, maka dianjurkan membukanya dan membacakannya seperti mana yang diriwayatkan oleh Musawwir bin Yazid Al-Makki radhiyallahu anhu. Katanya, aku menyaksikan Nabi SAW membaca dalam salat, lalu baginda meninggalkan sesuatu tidak dibacanya. Lalu seorang lelaki bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya terjadi begini dan begini. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa engkau tidak mengingatkan aku? Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mengerjakan satu salat, baginda membacanya padanya lalu lupa. Tatkala selesai, baginda bertanya kepada Ubay, adakah engkau salat bersama kami? Jawabnya, ya. Sabdanya, maka apa yang menghalangmu mengingatkan aku? Begitu juga dari Ibn Abbas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW membacakan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain dalam salat. Kalau imam lupa bacaan, dia macam ni, dia katakan ialah imam
Nabi pun juga pernah lupa. Bukan kata imam tu akan ingat semua bacaan. Kadang-kadang ialah kita kata walaupun ayat surah tu dah terbiasa, tapi bila time-time kadang-kadang tertentu dia boleh lupa. Semuanya takbir, kita kata benda nak jadi. Kadang-kadang benda nak jadi qul wallah, lepas qul wallah pun lupa dah apa benda nak dibaca. Lupa terus. Walaupun surah itu surah yang famous, katakan surah yang biasa dibaca. Tapi kalau nak lupa memang boleh lupa. Jadi makmum nak baca Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang tahu dia boleh ingatkan. Dia boleh ingatkan, cukup seorang. Jangan semua pakat mengingatkan. Dan yang nak mengingatkan tu mestilah yang di hadapan. Sebaiknya yang saf hadap. Kalau tak ada saf hadapan, barulah saf yang kedua. Tapi yang saf kedua tu kenalah kuatkan sikit suaranya. Kadang-kadang kita tanya, asal tak ingatkan tadi bacaan dalam solat? Saya dah ingatkan. Tak dengar. Suaranya perlahan. Itu kan mengingatkan tadi imam kena kuatkan suara. Kuatkan suara hatta sehingga imam mendengar bacaan ni tadi. Jadi kita kata nak mengingatkan imam ni, janganlah bawa imam tu tersilap sikit je terus kita nak tegur. Kadang-kadang imam ni ialah dia tersasul. Mungkin dia perasan dan dia ulang balik, dia ingat, cuma dia tersasul ataupun terbawa kepada ayat yang lain, dia akan ingat, katakan. Dan kecuali kalau kita dah nampak dia dah lari jauh, baru kita tegur, katakan. Itu memang dia tak perasan. Tapi kalau dia perasan, tengok imam tu cuba ulang ayat yang sama, kita lihatlah, biarlah dulu imam tu ulang dan dia ingat. Tapi bila dah tengok imam tu 2-3 kali diulang ayat yang sama, maka bolehlah makmum yang tahu, yang hafal ayat-ayat tersebut mengingatkan imam bacaan. Dan jika imam tak ada orang ustaz yang mampu mengingatkan bacaan, tak ada orang yang hafal Quran belakang pada ayat yang dibaca, maka apa yang perlu dilakukan oleh imam, tukar, pindah surah yang lain. Ataupun kalau tak boleh pindah surah yang lain, boleh langkah ayat, tak ada masalah. Katalah dia baca ayat ayat yang kelima, dia lepas tu ayat ke-6 dia lupa, dia boleh langkah. Kecuali Fatihah lah, sebab Fatihah tu rukun. Adapun surah boleh dikatakan dilangkah. Dibaca langkah, maknanya dibaca 5 ayat, kemudian ayat yang ke-6 tu dia lupa, dia boleh langkah masuk ayat yang ke-7. Ataupun cara yang lain ialah dia baca surah yang diingat lain dengan dipisahkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Menandakan dia mengubah surah. Dia mengubah surah, mengubahkan ayat dengan ayat yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah, kita kata apabila imam lupa zikir, maka lalu dibiarkannya ataupun menyebut yang lain, sunat bagi makmum menyebutkannya dengan jahar untuk memperdengarkannya lalu diucapkan oleh imam. Jadi kita kata di sini kalau kita perasan imam tadi lupa pada bacaan lah, khususnya pada bacaan. Kalau dia lupa pada bacaan, yes, kita boleh ingatkan dengan suara. Tapi kalau lupa pada perbuatan, kita sebut dengan subhanallah. Dia lupa rukuk, dia lupa sujud. Yang pertama dia buat, sujud yang kedua dia lupa. Kadang-kadang ni lah boleh jadi rukuk tu dia tak rukuk, dia terus sujud. Habis dia surah, dia terus sujud. Ni bukan sujud sejadah, dia sujud terus. Dia sujud terus, dia lupa rukuk. So makmum nak buat macam mana? Macam ingatkan subhanallah. Subhanallah. Maka makmum tadi apa yang berlaku pada imam tentang mati Allah kena patah balik, kena berdiri balik dan dia rukuk. Dia tak perlu sebut Allahu Akbar. Imam jika dia dah silap, dia dah turun ke bawah sujud, dia ingatkan subhanallah, maka imam tadi kena berdiri balik dan rukuk tanpa perlu menyebut kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sebab nanti kalau disebut Allahu Akbar, masalah pula kat makmum lain. Ada. Jadi dia terus berdiri dan rukuk. Ada. Berdiri dan rukuk. Jadi bila dia rukuk tu settle lah, katakan. Tapi isunya berkaitan dengan sujud. Sujud macam Allah kadang-kadang jika berlaku imam tadi rukuk ke sujud ke, imam masih lagi meneruskan solatnya. Apa yang boleh dilakukan oleh makmum? Makmum tadi ada dua situasi, dua keadaan. Yang pertama, dia boleh mufarakah. Jika imam tadi dah tegur tapi masih lagi meneruskan solatnya, jadi makmum boleh mufarakah. Ataupun makmum boleh stay, teruskan bersama dengan imam. Walaupun imam tu rukuk, imam tu sujud tanpa rukuk. Walaupun imam tadi nama Allah sujudnya sekali saja, makmum jangan buat sendiri. Makmum terus follow. So dia akan secara automatically rakaat itu tidak dikira. So dia terus bersama dengan imam sampailah selesai sembahyang. Imam beri salam, makmum pun beri salam. Terus makmum belakang imam beritahu pada imam bahawa tadi rakaat pertama hilang, ataupun rakaat pertama imam lupa sujud. Jadi just makmum, imam tadi kalau tak yakin, dia boleh confirmkan dengan orang lain. Jika dah confirm macam Allah Subhanahu Wa Taala, imam safkan balik, tambah lagi satu rakaat. Dan sebelum bagi salam sujud sahwi. Dan sebelum bagi salam sujud sahwi. Itu. Wallahu a'lam. Itu yang terbaik berbanding dengan mufarakah. Banding dengan mufarakah. Kerana Nabi SAW dalam hadis Zulyadain, Nabi kurang salat tadi. Nabi sembahyangnya 4 rakaat. Ada dua kata zuhur, ada kata asar. Nabi sembahyang 4, patutnya Nabi sembahyang 4 rakaat, tetapi Nabi sembahyang 2 rakaat. So Nabi beri salam, sahabat pun beri salam. Lepas beri salam, barulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku suratus salat, sembahyang tadi dah dikasarkan ke daripada 4 jadi 2?" Nabi kata, ataupun kamu lupa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sembahyang tadi tak kasar dan aku tak lupa. Maknanya Nabi yakin dia sembahyang 4. Sedangkan sahabat kata, "Ya Rasulullah, bal nasita." Bahkan kamu lupa ya Rasulullah, kamu sembahyang tadi 2 rakaat. Nabi pun melihat pada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain pun auma'u ru'usahum, mereka pun menganggukkan kepala, membenarkan apa yang Zulyadain buat, apa yang Zulyadain beritahu pada Rasulullah SAW. Jadi apa yang berlaku, Nabi safkan balik saf, dan Nabi tambah lagi 2 rakaat. Dan diakhiri dengan, ataupun sebelum bagi salam, Nabi sujud sahwi. Itu yang perlu dilakukan. Jika imam bukan tak boleh nak mufarakah, boleh mufarakah, itu pilihan yang kedua. Pilihan boleh, tak ada masalah. Tetapi yang disyurkan oleh Imam An-Nawawi adalah yang pertama tadi lah, follow je terus sampai habis, lepas tu bagi tahu pada Pak Imam. Ada. Jadi kita kata ada setengah tempat tu kadang-kadang saya tengok ada yang mengadu, "Ustaz, imam lupa tasyahud awal." Yang makmum ni terus mufarakah. Tuan-tuan, kita pun kena faham, tasyahud awal bukannya rukun. Dia perkara yang sunat yang ab'ad, katakan. Sunat yang mana bila ditinggal hanya perlu dijabarkan ataupun perlu ditanggung dengan sujud sahwi, tidaklah membatalkan solat. Sama juga dengan doa kunut dan sebagainya, katakan. Jangan kata tak ada, sebab ada setengah-setengah tempat mereka menganggap tasyahud tu macam rukun. Kalau imam tertinggal tu, kita katakan dia sebut subhanallah, dia nak suruh imam tu turun juga. Sebenarnya tak boleh. Imam kalau dah berdiri, walaupun dia sebut subhanallah, tak boleh kembali kepada tempat kedudukan itu. Sebab itu perkara yang sunat. Sebab kaedah ni, benda yang sunat bila dah terlepas tak boleh diulang berbanding dengan wajib. Itu kaedah fiqh kita katakan,
benda yang sunat, kita bila terlepas iza fata an awanihi, mana bila terlepas tak perlu diulang. Pegang kaedah tu, katakan. Kaedah tu bila sunat terlepas tak perlu diulang. Ni nak sembahyang raya. Sembahyang raya satu 2 kali. Katalah imam lupa takbir 7 kali, takbir 5 kali. Ada? Lupa, katakan. Pada rakaat pertama lupa, pada rakaat kedua pun lupa juga, katakan. Rakaat pertama kadang-kadang ada rakaat pertama ingat, tapi lepas Fatihah pun teringat. Allah, lupa Pak Imam. Perlu tak diulang balik? Tak perlu. Pada rakaat kedua pun sama juga. Tak kisahlah. Kaedahnya benda sunat bila terlepas pada kedudukan dia, tak perlu diulang. Tak perlu diulang. Lupa doa iftitah, lepas Fatihah pun teringat, boleh tak ulang? Tak perlu. Tetapi benda yang fardu, benda yang rukun, dia boleh back balik. Katalah kita semayang semayang apa katakan, semayang imam berimam, imamnya semayang zuhur ataupun semayang maghrib ke, saya salah kita zuhur ke, lupa baca Fatihah. Biasanya pada rakaat yang sirriyah, rakaat yang perlahan bacaan dia dah. Ini imam, makmum tak tahu pun imam tu terlupa Fatihah. So macam mana keadaan? Jadi imam ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia lihat keadaan dia di mana. Kalau misal kata dia berada pada kedudukan sujud, ketika sujud dia teringat yang dia belum baca Fatihah, maka hendaklah dia berdiri naik balik. Makmum masa tu kalut sungguh memang. Ni pasal Pak Imam ni bangun berdiri balik. Macam mana ustaz nak buat? Makmum tak usah banyak cara, ikut je. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Jadi kan imam itu untuk diikut. Pasti ada something, katakan. Pasti ada masalah. So bila imam boleh buat ini selagi mana dia tidak sampai rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. Kalau dia dah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka dia tak boleh ulang dah perbuatan rakaat itu, dia anggap luput, dan dia kena tambah lagi 1 rakaat. Ini juga akan menyebabkan imam tadi akan naik tambah lagi 1 rakaat lepas rakaat yang keempat bagi makmum lah. Makmum kata ni pasal Pak Imam ni naik lagi 1 rakaat, rupa dia tak sedar bahawa imam tadi terlupa bacaan Fatihah. Di sini akan jadi kekalutan, ya kan. Di antara khususnya pada makmum lah, pada makmum. Baik, itu asalnya makmum ni tuan-tuan, dia jangan kalut masa salat. Ikut dia, follow je. Nak tanya, nak apa semua lepas semayang, selesaikan. Ataupun dia kata nak mufarakah, boleh mufarakah jika perlu. Tapi untuk kalut masa tengah semayang, katakan, itu jadi masalah, katakan. Tapi ialah jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seterusnya adapun makmum, dia kata, maka keadaannya terdapat padanya jika imam meninggalkan perbuatan fardu seperti dia duduk di tempat berdiri atau berdiri di tempat duduk, maka makmum tidak boleh meninggalkannya, sama ada ditinggalkannya dengan sengaja ataupun lupa, kerana makmum diwajibkan mengikut pada perbuatan-perbuatan solat, sedangkan apa yang dilakukan imam
buka dari perbuatan-perbuatan salat, dan kerana makmum jika meninggalkannya dengan sengaja batal sembahyangnya. Jika ditinggalkan kerana lupa, maka perbuatannya tidak dikira baginya, bahkan hendaklah dia mufarakah dan menyempurnakan salatnya secara sendirian. Dia nak mufarakah boleh mufarakah, tetapi kita kata sebaik-baiknya tentang mati Allah dia stay bersama dengan imam, teruskan sembahyang bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Baik. Apabila imam dan makmum ataupun makmum, jika imam dan makmum lupa tasyahud awal dan bangkit untuk berdiri, lalu imam teringat sebelum berdiri tegak dan makmum telah berdiri tegak, kemudian imam kembali duduk, maka makmum wajib kembali mengikut imamnya, kerana makmum memasuki fardu dan mengikuti imam adalah fardu. Akan tetapi kefarduan mengikut imam lebih kuat. Demikian juga jika imam duduk untuk tasyahud awal dan makmum berdiri kerana lupa, maka makmum wajib kembali mengikut imam. Begitu juga jika makmum mengangkat kepala dari rukuk atau sujud sebelum imam, maka wajib kembali mengikut imam. Ini kita kata tadilah, imam baru nak berdiri, dia lupa tasyahud, dia baru nak berdiri, belum melepasi paras rukuk, tapi makmum dah berdiri tegak dulu. Makmum dah berdiri tegak, maka makmum tadi yang imam tadi dia boleh duduk sebab dia belum melepasi paras rukuk. Maka makmum yang dah berdiri tadi dia kena turun, wajib untuk dia turun. Kalau kata imam duduk tasyahud, makmum dah berdiri, wajib juga makmum turun. Kalau imam dah berdiri tegak, maka tak perlu ulang dah balik dan diteruskan. Kalau kata imam berdiri, makmum tasyahud, makmum tak perlu sebut, kita kata perlu sebut subhanallah sekadar untuk mengingatkan yang imam tadi lupa, tapi jangan paksa untuk imam turun. Dia makmum lah kena berdiri. Makmum kena berdiri untuk teruskan salat. Wallahu a'lam. Dan ini kita kata untuk keadaan kalau seterusnya, kalau imam dah tasyahud katakan, tapi makmum lupa, makmum yang lupa tasyahud, jadi makmum yang lupa tasyahud ketika itu wajib kembali mengikut imam. Sebenarnya yang saya sebutkan tadilah, katakan dalam isu tasyahud. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Baik, yang seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala, penggantian imam. Imam boleh diganti apabila imam keluar daripada salat dengan sebab hadas yang disengaja atau hadas yang tidak mendahului atau hadas yang terlupa atau sebab lainnya, lalu atau tanpa sebab, maka dia boleh melantik seorang menggantikan tempatnya menjadi imam. Imam berhadas, imam lupa mandi wajib, boleh tak berlaku? Boleh. Ada tengah sembahyang malam pagi Jumaat, ada orang kata malam Jumaat ni orang lelaki, imam pun orang juga ada kata kan. Bangun sembahyang terus pergi sembahyang subuh, macam biasalah. Dah setengah sembahyang lupa mandi wajib, Pak Imam tak payah sebut kat makmum yang dia terlupa mandi wajib. Karang kecoh satu kampung. Orang ni bukan boleh percaya, sangat tak boleh percaya. Tak perlu beritahu je saya batal wudu, batal solat, batal wudu, batal solat, ikutlah. Makanya tuan-tuan mati Allah, makmum yang belakang tadi boleh menggantikan. Jangan dia jawab pula, ish, tak boleh Pak Imam, saya tak boleh jadi imam. Berat. Dia tak boleh cakap apa-apa. Dia terus digantikan Pak Imam. Nak menggantikan bagaimana?
Kita kata mula-mulanya kalau keadaannya tadi membolehkan dia bergerak ke hadapan, bergeraklah ke hadapan. Jika tak boleh, tunggulah sehingga keadaan membolehkan. Contohnya, imam tadi dia teringat masa sujud ataupun berhadas ketika dia tengah sujud, dia tak boleh teruskan, dia kena stop automatically sebab dia dah terbatal. Maka imam tadi beritahu makmum yang sedang sujud. Jadi bila dia bagi tahu ketika sujud, nak gerak macam mana, takkan nak menyondol, tak boleh lah nak katakan. Maka staylah dia tempat sujud tadi, sehinggalah dia berada kedudukan yang membolehkan dia bergerak ke depan. Maknanya ketika dia berdiri tadi, barulah dia ke depan. Itu pun jika tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah bagi dia untuk bergerak ke depan. Wallahu a'lam. Dan ada situasi, itu situasi bila imam batal. Ada situasi imam tak batal, tetapi imam tak boleh nak teruskan solat. Imam tak boleh nak teruskan solat. Contohnya suara hilang, imam hilang suara, maka dipanggil ubah. Dia panggil apa? Dia panggil tukar ganti. Boleh imam menjadi makmum, makmum menjadi imam, jika situasi itu menuntut, memerlukan. Maknanya imam tak boleh nak teruskan bacaan, suaranya tak keluar dah. Jadi yang belakang ni kena faham, maka berlakulah replace, tukar tempat. Imam jadi makmum, makmum jadi imam. Boleh. Boleh. Tapi janganlah terkejut pula makmum belakang. Makmum, sebab tu belakang imam ni disebut perlulah orang yang ulin nuha, maknanya yang cerdik, yang bijak, yang tahu hukum. Sebab tu tak dibenarkan kanak-kanak duduk belakang imam. Sebab budak-budak, kanak-kanak ni dia tak tahu. Orang dewasa pun kadang-kadang tak tahu. Apatah lagi kanak-kanak. Jadi yang belakang imam ini yang mampu untuk mengambil tempat imam jika berlaku apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi boleh dipanggil replace tu, mengambil tempat. Nabi SAW satu ketika dalam apa yang berlaku pada zaman Nabi, Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabat menunggu Nabi untuk solat fardu, tapi lama Nabi tak keluar lagi, Nabi tak muncul-muncul. Maka sahabat Nabi mengambil inisiatif meminta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam. Maka Abu Bakar pun setuju, sebab dah lama sangat tunggu Nabi tak muncul. Mungkin Nabi ketika itu pula masa dia dah kita kata di masa kurang dah uzur, dia katakan tak sihat dan sebagainya, ataupun ada situasi yang lain saya tak ingat. Tapi apa yang berlaku ialah Abu Bakar jadi imam. Bila Abu Bakar jadi imam, dah start ni takbir Allahu Akbar, maka Abu Bakar mendengar ada orang duk bercakap. Orang belakang bukan bercakap, dia tepuk tangan. Ini awal-awal, yang belakang ni tepuk tangan, tepuk. Abu Bakar ketika semayang tadi, dia apa pasal makmum belakang ni semua main pakat tepuk tangan ni. Jadi apa yang berlaku rupanya ialah Nabi SAW sampai. Jadi sahabat ni dia tak tahu cara nak beritahu imam, maka mereka pun tepuk tangan. Tepuk tangan bukan tepuk ni tu, tidak, katakan. Tepuk tangan sekali, katakan. Jadi bila Abu Bakar tak tahu pada awal. Jadi Nabi berdiri sebelah kanan apa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bila Abu Bakar toleh sedikit sebelah kanan, Abu Bakar perasan Nabi dah ada. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak ke belakang, tapi Nabi beri isyarat supaya teruskan. Walaupun Nabi beri isyarat begitu, Abu Bakar tetap ke belakang.
Dan bila Abu Bakar dah ke belakang, Nabi terus ambil tempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai sembahyang, Nabi kata ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tak teruskan sembahyang? Kan aku dah beri isyarat tadi suruh kamu teruskan sembahyang." Abu Bakar kata, "Tidak pantas bagi Abi Quhafah ataupun bagi anak Abi Quhafah untuk berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adab menyatakan. Maka sebab itu dia ke belakang. Nabi tak kisahlah, ya, sebab itu just sekadar nak beritahu. Kemudian Nabi pun pesan kepada para sahabat, jika berlaku ataupun lelaki kalau nak memperingatkan imam, bukan dengan cara tepuk tangan, dengan cara ialah menyebut bertasbih, subhanallah wa innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu adalah untuk orang perempuan. Ada mengingatkan imam. Imam kena bagi syarat lah. Imam kena bagi isyarat. Bagi isyarat, dan kemudiannya makmum tadi yang ni untuk kehadapan. Makmum tadi yang di belakang kehadapan. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, jagalah pergerakan. Pergerakan tu jangan lebih daripada, jangan sampai 3 kali berturut-turut. 2 kali berhenti dan bergerak lagi. Mazhab lain dia terus dia kata itu tuntutan dalam solat, maka tidak dikira sebagai 3 kali pergerakan berturut-turut. Ada juga pandangan yang kata gitu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala jika keadaan ada satu perkara yang kata dengan imam, bukan masalah penggantian. Saya lihat nanti Allah Subhanahu wa taala, ada imam ataupun ada makmum, bila dia sembahyang dia pejam mata. Ramai yang pejam mata. Lagi sembahyang tarawih. Pejam mata dah. Kenapa pejam mata? Satu, imam baca panjang kan? Imam baca panjang jadi nak kena pejam mata. Wallahu a'lam, nak tertidur ke sambil berdiri ke. Bila sebenarnya dalam sembahyang kita kata pejam mata untuk tujuan khusyuk dalam solat, itu salah. Ada alasan yang diberi pejam mata kerana nak khusyuk, baik imam ataupun makmum. Tapi kalau terkelip sekejap, pejam sekejap, okey, bukan tujuan untuk khusyuk, tapi sebab mata, mata kita bukan boleh buka je ke. Itu bab lain. Tapi ini dia pejam mata kerana nak khusyuk. Saya tengok kadang-kadang rakaman ataupun dekat laman-laman sosial kan, imam yang ada imam-imam tu katakan matanya pejam. Sebab apa dia pejam? Sebab nak ingatkan bacaan, nak fokus pada bacaan. Kalau fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, benda itu perkara pejam mata ketika dalam solat adalah mainan syaitan. Termasuk dalam talbis, adalah termasuk dalam permainan syaitan. Kerana ianya bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sembahyang, Nabi sebut apa yang dinukilkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila sembahyang, Nabi akan lihat tempat sujud. Nabi akan lihat tempat sujud. Maka bukan pejam mata. Apa alasan sekalipun untuk khusyuk ke apa, itu silap. Ada bersalahan dengan nas. Ada bersalahan dengan nas. Kita sembahyang, 2 tempat yang kita boleh lihat. Pertama, tempat sujud, itu daripada awal sampai akhir salat, kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud, maka kita kena lihat jari yang diangkat, jari yang digerakkan tadi. Sunat kita memandang pada jari yang digerakkan. Itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Kerana ketika kita tasyahud, kita gerak jari kita, sunat melihat pada jari. Wallahu a'lam. Yang lain kena lihat tempat sujud.
Yang lain kena lihat jari sendiri, jangan lihat jari orang. Kena lihat jari sendiri, jangan lihat jari orang, katakan. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah, berkaitan dengan apa ni tadilah, jika apa ni. Dan ada kadang-kadang lah solat tarawih ni, apa yang dilihat ialah ada makmum ni dia tak perasan, mungkin barangkali dia sujud sebelum imam. Imam belum selesai sujud lagi, dia dah sujud dulu. Itu banyak berlaku. So kat sini makmum kena alert, jangan sampai dia mendahului imam. Bila dia mendahului imam, saya dah sebutkan sebelum ni, situasinya jika dia menyamai dengan mendahului betul. Sebab kita kata kaedahnya yasir dengan tawil, ataupun dipanggil ringan dengan berat. Maknanya kalau ringan pun dituntut untuk dituntut untuk makmum tadi mengulangi semula. Maknanya kalau katalah imam tadi dah rukuk, dah sujud, makmum tadi sujud lebih awal daripada imam, maka makmum tadi kena bangun balik. Kalau sebelum itu pada situasi duduk di antara sujud, dia kena duduk di antara dua sujud kembali. Ada. Itu kalau dia perasan lah. Ada. Kalau dia perasan. Tapi ramai yang tak perasan, yang dia telah sujud lebih awal daripada imam. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Sebab tu bila usulnya depan imam, kaedahnya tuan-tuan mudah juga katakan. Nabi dalam hadis Nabi SAW, sahabat kata, kami tak sujud sehingga nampak Nabi dah sujud. Bukan pada lafaz takbir itu. Takbir itu pada awal, yes. Idza kabbara al-imam faqad, bila imam angkat takbir untuk takbiratul ihram, makmum angkat takbir untuk takbiratul ihram. Tapi untuk yang lain dilihat pada perbuatan. Tapi masalahnya hari ni yang belakang ustaz, mana nampak imam depan? Jadi barulah mereka fokus kepada takbir. Tapi yang lebih-lebih yang belakang imam betul, yang nampak imam ni, yang nampak imam, maka kenalah melihat imam tu dah rukuk, barulah dia rukuk. Yang lain macam mana? Yang lain tadi bolehlah dibaskan kepada lafaz apa ni takbir tadi. Dan juga imam hendaklah kita tahu, makmum ni ialah ada imam yang muda, imam muda, imam tua, imam lama. Ada makmum pun ada yang orang muda, orang tua, orang lama. Jadi situasi yang perlu dibuat ialah imam kena lewatkan takbir, nak mengelakkan apa ni makmum tadi mendahului imam. Tetapi jangan pula dibaca takbir itu dah ketika rukun berikutnya. Contohnya, jangan dibaca dah sujud. Ada. Katalah dia dah sujud baru dia baca Allahu Akbar. Tak boleh. Dia apa ni, kerana ketika sujud dah ada bacaan lain. Sebab tu kalau Syekh kami dulu masa kami belajar bab solat ni, masya-Allah, di Masjid Nabawi tu, kan, Syekh kata tak boleh apa ni, dia kata zalim, dianggap sebagai zalim orang yang kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada kedudukan tempatnya, kata, bukan pada kedudukannya. Takbir intiqal dibaca ketika perpindahan. Bila kita baca kepada rukun dah, masuk je rukun sujud tu tadi, bacaannya adalah subhanallah, bukan dah takbir dah. Sebab itu perlu dibaca takbir itu betul-betul pada ketika perpindahan. Maknanya dah nak hampir sujud baru baca Allahu Akbar, bukan dah sujud baru baca Allahu Akbar. Sebab itu kita kata dia kalau dibaca takbir itu ketika dia dah sujud, maka dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebab pada sujud dah ada bacaan lain, pada rukuk dah ada komplit rukuk, bacaannya adalah tasbih, bukannya takbir dah. Itu kita kena hati-hatilah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan macam Allah, ada soalan nak tanya? Nyatakan kalau adalah cara nak bagi isyarat, nyatakan yang berpenggantian.
replace. Katakan dia boleh menggunakan isyarat tangan. Ada isyarat tangan. Apa dia? Makmum kena jalan macam biasa lah. Bila kita kata dia boleh tangan ni kan diturut, gerakkan ke depan, harus. Cuma jagalah pergerakan ni, jangan, kalau mazhab Syafi'i janganlah lebih daripada, ataupun jangan sampai 3 kali berturut-turut. Dan makmum kena alert. Apa pasal Pak Imam ni angkat turun tangan macam ni kan, tak faham, susah juga. Ada makmum yang tak faham. Allah alam. Tapi itu sebab tu belakang imam tu kena orang yang alert, orang yang boleh faham situasi. Okey, ada lagi nak tanya? Ya, Mak. Okey, terima kasih. Ketika imam batal, khususnya waktu sujud, maknanya imam tak boleh dah nak bangkit daripada sujud, dia automatically batal. Bahkan haram pula baginya mengangkat ataupun bangun dengan membaca Allahu Akbar, sebab dia dah batal. So apa yang boleh dilakukan, janganlah dia pergi keluar ambil wuduk dan disambung. Boleh ke gitu, Ustaz? Saya kata gitu, ada mazhab yang kata boleh. Ada mazhab yang kata boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki fi qaul. Saya pernah pergi ke Morocco, jumpa dengan syekh di sana, kawan lah katakan di sana. Tanya masalah ni, kata dalam mazhab Maliki macam tu lah, dia kata ada qaul, dia kata. Dia boleh ambil wuduk, kemudian sambung. Cuma makmum tertanya-tanya lah, pasal lama sangat ya. Pasal lama sangat. Sandarannya ialah hadis Nabi SAW. Nabi tengah semayang, Nabi teringat yang dia belum mandi wajib. Nabi lain ni, tuan-tuan, Nabi lain ni katakan. Nanti akan sambung hadisnya. Nabi teringat yang dia belum mandi wajib. Maka ketika itu dia pun masuk ke rumah dia sebelah tu. Dia pun mandi. Dan Nabi masuk balik semayang, teruskan semayang. Sahabat yang lihat, aku lihat nampak lagi basahan dekat rambut Nabi itu, nampak air masih lagi menitis, katakan, menandakan Nabi mandi. Tengok, Nabi sambung solatnya. So mazhab Maliki, Hanafi dia gunakan hadis ni, katakan. Dia gunakan hadis ni untuk meneruskan semayang tadi. Dia panggil continuous. Istilahnya meneruskan lah. Tuan-tuan, kalau Imam Huzaifi, Syekh Dr. Profesor Dr. Huzaifi rahimahullah hafizahullah taala, Imam Masjid Nabawi, ada dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok rakaman dia dah Allahu Akbar, makmum semua dah Allahu Akbar, dah takbir dah ni. Dia kata dekat jemaah, intaziru ya ikhwan. Ni Masjid Nabawi live, ada rakaman, tuan-tuan boleh tengok. Intaziru ya ikhwan, tunggu sekejap. Makmum belakang tunggu. Dia keluar pergi ambil wuduk dan patah balik. Dia kata istau, Allahu Akbar. Terus habis. Sampai habis. Kita kalau buat kat sini, habis terus. Ada. Dan itu bukan mazhab Syafi'i pun. Ada. Jumhur ulama, bahkan apa yang dilakukan oleh Imam Syekh Huzaifi ketika itu menjadi perdebatan di kalangan ulama, hatta ulama Saudi sini pun ada yang kata itu pandangan, sebab Syekh Huzaifi ni seorang yang faqih juga, dia orang alim, dan dia ketika itu dia situasi itu dia berijtihad untuk menggunakan pandangan itu. Wallahu a'lam. Jadi memang pandangan tu ada dalam fiqh, tetapi jumhur ulama mengatakan tak boleh. Bila dah batal, sebatal.
Tak. Saya bagi tahu tadi untuk nak maklumat saja. Kok ada orang buat kat gitu macam tu, kita faham dah benda tu ada khilaf. Jadi macam Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang perlu buat? Makmum imam tadi terbatal automatically, dia kena bisik dekat makmum di belakang. Bisik kat belakang orang yang dia nak jadi imam. Orang yang nak digantikan jadi imam. So dia minta digantikan jadi imam, dah tentukan, okey, pergi bisik kat telinga dia atau dekat dengan dia, minta dia jadi imam. Dia boleh cakap, tak apa. Walaupun ketika sujud. Sekarang ni situasi semua dengan sujud. Dia beritahu pak imam, dia beritahu orang yang dia nak jadikan imam tadi tu, beritahu dia, katalah Basri. Contoh. Sebut nama pun tak apa, Basri. Sebab dia tak apa, dia boleh bercakap sebab dia dah terbatal lah. Basri tolong jadi imam, ganti. Jangan macam kata, okey ustaz, beres kata. Dia tak boleh lah bercakap. Dia kena faham je lah. Okay. So dia terus ambil tempat. Terus duduk, Allahu Akbar, tanpa dia bergerak lagi. Sebab situasi itu tak boleh bergerak. Takkan nak semua menyondur ke depan ke, ataupun mengesut ke, tak perlu. Dia bangun pada kedudukannya. Dan kemudian bila dia dah berada dalam kedudukan berdiri, dan baru dia ke depan. Ke depan. Kalau perlu dia ke depan sampai tempat imam, dia duduklah ke depan sampai tempat imam. Jika tak mampu, dia pada baris tadi, dia hanya ke depan sikit, nak menandakan dia adalah imam. Wallahu a'lam. Okey, jelas? Sujud imam yang betul. Tak, dia terus je, continue. Continue. Ya. Di tempat makmum dulu. Sebab kita ada situasi, macam mana? Imam kan mesti ke depan. Dalam fiqh, Imam Nawawi menyatakan bahawa kedudukan imam jika setara dengan makmum, hukumnya makruh. Tapi salatnya masih lagi sah. Cuma kenapa kita kata sebab keadaan tadi tidak membolehkan imam untuk ke depan, iaitu ketika dia sujud. Jadi dia berada pada sebaris dengan makmum, walaupun keadaan itu makruh, tapi keadaan itu yang menyebabkan ianya dibenarkan, boleh. Jadi bila dia dah berada pada situasi yang dibolehkan untuk, ataupun situasi yang boleh dia bergerak, barulah dia bergerak ke hadapan. Wallahu a'lam. Kan itu. Okey, ada lagi nak tanya? Sah untuk makmum. Tapi tidak sah pada imam. Kalau dah kata dia balik rumah baru teringat. Dah selesai semayang dah, balik rumah, isterinya beritahu, abang tadi pergi semayang subuh Jumaat, balik tadi kan, abang pergi semayang subuh tak mandi wajib kan tadi? Lama belum? Lupa. Tadi pergi semayang tadi imamkan solat. Perlu tak dia beritahu makmum? Tak perlu. Yang sungguh beritahu makmum. Nanti sekarang heboh satu kampung, Pak Imam semayang subuh tak mandi wajib. Imam mana? Imam ni. Orang akan ingat sampai bila? Orang akan ingat. So tak perlu. Dia mengaibkan. Nabi bagi tahu. Sebab Nabi jelaskan hukum. Memang Nabi beritahu. Bila selesai semayang, sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Ini adab. Sebab itu dalam semayang tak perlu batalkan apa saya saja, tak boleh. Kalau boleh, selagi mana boleh teruskan bersama dengan imam, teruskan bersama dengan imam. Untuk pilih mufaraqah tu tentang macam Allah adalah pilihan yang terakhir yang kita ada. Sahabat adab ni tadi, dia selesaikan semayang bersama dengan Nabi, lepas tu baru ditanya, ya Rasulullah, tadi gini-gini kenapa? Barulah Nabi jawab,
Nabi kata, aku tengah semayang baru teringat yang dia berhadas besar, maknanya belum mandi wajib. Tak apalah Nabi. Tak. Sebab Nabi nak menerangkan hukum. Tapi kalau kita imam, saat lagi dia bukanlah menjelaskan hukum, dia jadi fitnah dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Okey, ya, tak perlu sampai macam tu, ya, dan salat makmum dianggap sah. Tak perlu ulang. Dan dia akan menimbulkan, kalau beritahu nanti dia akan menimbulkan macam-macam masalah lain. Semayang makmum tadi sah ke tak sah ke apa semua, dia jadi kalut. Jadi tak perlu bagi tahu. Ya, tak perlu bagi tahu. Wallahu a'lam. Ya. Sah. Solat imam kena ni lah. Kena apa ni? Kena ulang balik. Imam saja. Dia ada situasi, banyak situasi. Kalau bab wuduk memang tak boleh ambil, kita kata tak boleh ambil mudah, maknanya imam kena ulang baliklah solat tersebut. Okey, lepas dia ambil wuduk dan diulang balik solat batal. Ada situasi imam dia, kita kata pakaiannya ada najis. Katalah misal kata kopiahnya ada najis. Bila kopiah kita ada najis, tentang mati Allah Subhanahu wa taala, tengah sembahyang kalau kita teringat, maka hendaklah kita tanggalkan. Salatnya bagaimana? Sah, teruskan. Tengah sembahyang ni, masuk rakaat kedua baru teringat kopiah tadi kena najis. Boleh tanggal atau tak? Boleh. Cabut, letak tepi. Okey, teruskan sembahyang. Sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, satu ketika Nabi sembahyang dengan para sahabat memakai slipper, nak lain. Tengah sembahyang Nabi tanggalkan slipper. Tanggalkan slipper tengah sembahyang. Lalu sahabat pun nampak Nabi tanggal slipper, mereka pun tanggallah slipper. Selesai sembahyang, dia tanya, sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa tadi tengah sembahyang kamu tanggalkan slipper? Kata Rasulullah SAW, atani Jibril bagi tahu, datang ke aku, dia bagi tahu slipper aku ada najis. Maka sebab itu aku tanggal. Yang korang tanggal kenapa? Sahabat kata, kami lihat kamu tanggal, kami pun tanggal lah. Tapi salat diteruskan tanpa Nabi ulang kembali 2 rakaat ataupun beberapa rakaat yang telah dilakukan. Jadi itu menunjukkan bahawa dalam situasi dalam hati Allah, kes jika berlaku pada benda yang kita boleh tanggalkan ketika salat tanpa mengganggu, kita kata ada isu-isu lain, isu-isu lain sekejap lagi saya terangkan, yang mudah kita tanggalkan, macam slipper tadi ke, kopiah, selendang ke. Dah tengah sembahyang, misalnya kata syak jatuh dekat selendang, ada, maka nampak, perasan tak bau ke pada kain. Tapi kalau pada benda yang tak boleh ditanggalkan, macam baju, macam mana nak buat? Macam kalau baju tak boleh, tidak, mati Allah, kita kena stopkan solat bagi imam, tidak pada makmum. So akan berlaku penggantian imam daripada kalangan makmum. Kalau kain sama juga, jangan ditanggal kain tu, kecuali kalau kita ada seluar yang di dalam. Sekarang tanggal kain tak ada seluar dalam ke apa, tak ada seluar ke apa, jadi lain pula kan? Wallahu a'lam. Jadi benda yang boleh tanggal, kita tanggal dan dia boleh continue solat. Tapi benda yang tak boleh ditanggal, maknanya kita katakan imam tadi saja yang membatalkan semayangnya. Kerana kenapa kena batalkan semayang, Ustaz? Kerana adanya najis pada tempat ataupun pada pakaian. Okey, situasi yang berikutnya, kalau dah selesai semayang baru dia perasan dekat pakaiannya ada najis, makanya tuan-tuan mati Allah dimaafkan, tak perlu dia ulang semayang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Itu pandangan yang ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi ada nak tanya? Tak ada. Ya, alhamdulillah tak ada. Nanti kita inilah kita kata setakat yang kita mampu insya-Allah sambung lagi lah lepas raya dah. Lepas raya kita cuti raya dulu. Nanti kita sambung lagi lepas raya insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Cumanya tuan-tuan mati Allah, yang terakhirnya hari Jumaat ni, hari Jumaat kalaulah kita kata ditakdirkan Allah raya. Raya macam mana ustaz nak buat? Sembahyang raya dengan sembahyang Jumaat ni, katakan boleh ke pilih salah satu? Boleh ke pilih salah satu? Pada hukum dasarnya katakan ada dua pandangan di ulama. Pandangan yang pertama yang popular dalam mazhab Syafi'i ialah kita kata boleh seorang itu tidak mendirikan salat jika masjid jauh daripada rumah dia. Itu pun jika dia dah sembahyang hari raya. Tapi kat Malaysia ni masjid jauh ke dengan rumah? Tak jauh kan katakan. Tapi hadirlah sembahyang Jumaat. Itu yang masyhur. Ada pandangan lain yang katakan boleh pilih. Maknanya kalau dah datang sembahyang Jumaat, dah datang sembahyang hari raya, maka tak perlu dia sembahyang Jumaat, hanya perlu sembahyang zuhur. Jangan sembahyang zuhur pun tak perlu. Sekarang keluarkan fatwa baru pula menyesatkan Jumaat dia tak perlu tapi sembahyang zuhur masih wajib katakan. Itu pandangan yang kedua katakan, maknanya dia boleh pilih. Tapi janganlah pakak-pakak semua tak hadir, nanti imam dengan Bilal dia tinggal, katakan pun tak boleh nak sembahyang Jumaat. Mazhab Syafi'i syaratnya kena cukup 40 bermukim. Jadi tuan-tuan mati Allah, tuan-tuan duduk dekat, katakan tak ada masalah pun nak hadir, bahkan itu lebih afdal. Sembahyang sekali lagi sembahyang. Dulu diberikan keringanan kerana jadi masyakkah pada sahabat-sahabat Nabi nak datang daripada tempat yang jauh. Nak pergi kemudian balik, kemudian kan nak datang balik. Itu satu masalah. Sebab dulu tak sama macam sekarang katakan. Sekarang tak ada masalah. Katakan dengan ada kenderaannya, motornya, keretanya dalam macam Allah. Rumah pun dekat-dekat dengan masjid dan sebagainya. So keringanan itu ataupun rukhsah yang diberi ataupun keadaan itu tak sama dengan keadaan kita sekarang. Kalau di kampung, kalau jauh duduk di pelosok dalam tengah hutan nak pergi sembahyang 2 kali, sembahyang Jumaat kan, sembahyang raya nak datang, sembahyang Jumaat nak datang, mungkin masyakkah, yes, mungkin tak ada masalah. Tapi kita kawasan Bandar Puteri ni tak perlulah, hadir je lah. Sembahyang sunat hari raya pun hadir, sembahyang Jumaat pun hadir. Wallahu a'lam. Tapi kadang ada orang yang tak pergi sembahyang hari raya, tak pergi sembahyang Jumaat, kita fahamlah. Kita janganlah kata orang tu apa tak pergi sembahyang Jumaat. Kita faham, baru mungkin dia pilih pandangan yang kedua tadi tu. Wallahu a'lam. Okey, jadi setakat itu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.